Punca sebenar mengapa UMNO mahu Muhyiddin berundur? 50 MT UMNO sepakat mahu Muhyiddin letak jawatan. Kerajaan gagal, ini pandangan Presiden PAS. Pelik, mana pergi notis Parlimen? Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, UMNO hanya mahu Perdana Menteri yang meyakinkan dan mampu menangani krisis wabak penyakit berbahaya tanpa memikirkan cara untuk terus berkuasa dengan membeli kata-kata politik bagi mengukuhkan sokongan diperolehinya. Beliau berkata, desakan Majlis Kerja Tertinggi UMNO supaya Muhyiddin Yassin berundur daripada jawatan Perdana Menteri bukan kerana parti itu gilakan kuasa. UMNO cuma mahu seorang Perdana Menteri dan pengerusi Majlis Keselamatan Negara baharu untuk fokus menyelesaikan masalah wabak penyakit berbahaya secepat mungkin tanpa memikir bagaimana nak kekalkan kuasa atau kata yang mana lagi boleh dibeli. UMNO tak gilakan kuasa. Cadangan UMNO ialah Perdana Menteri ke-8 perlu mengambil tanggungjawab untuk undur setelah keadaan wabak penyakit berbahaya dan ekonomi negara tambah berkali ganda lebih teruk biarpun kerajaan diberi kuasa penuh darurat selama 7 bulan, katanya dalam catatan di Facebook. Najib mendakwa melindungi kata-kata politik serta pengkhianat dengan menjayakan scheme of things menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Ahli Parlimen pekan itu berkata, Parlimen akan dibubarkan untuk menyerahkan mandat kepada rakyat bagi menyelesaikan masalah kerajaan tidak stabil selepas 3 hingga 6 bulan Perdana Menteri baru dilantik menderajui negara. Dengan imuniti kelompok dicapai dan krisis wabak penyakit berbahaya selesai, ia selari dengan kehendak muafakat nasional pada Februari 2020 selepas Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. UMNO mahu serahkan kembali kuasa. UMNO tak mahu beli kata, tak ada scheme of things atau buat darurat dengan alasan demi alasan bodoh untuk kekalkan kuasa. Beliau turut memberi contoh beberapa negara termasuk Amerika Syarikat yang menyaksikan pertukaran presidennya menjadikan usaha membendung penularan wabak penyakit berbahaya lebih baik. Majlis Tertinggi UMNO tidak berbalah mengenai keputusan untuk menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, kata Setiausaha Agung parti itu Ahmad Maslan. Katanya seramai 50 daripada 56 anggota Majlis Tertinggi telah menandatangani borang untuk menyatakan persetujuan mereka sebelum mesyuarat diadakan pada minggu lalu. Pada 7 Julai lalu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengumumkan keputusan parti itu menarik sokongan terhadap Muhyiddin yang dikatakan gagal membendung penularan wabak penyakit berbahaya. Keputusan itu diumumkan selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang diadakan secara maya. Ahmad Maslan berkata, ada di kalangan ahli Majlis Tertinggi yang berbeza pendapat tentang bilakah UMNO perlu menarik kembali sokongannya terhadap Muhyiddin yang kini memiliki majoriti tipis di Dewan Rakyat. Dia mendakwa segelintir ahli Majlis Tertinggi mahu perkara itu ditangguhkan. Ada yang cadangkan kita harus melakukannya ketika Parlimen bersidang semula atau waktu lain, katanya kepada The Star. Parlimen dijadualkan bersidang semula pada persidangan khas pada 16 Julai. Dewan Rakyat akan bersidang selama 5 hari dari 26 Julai hingga 2 Ogos. Manakala Dewan Negara akan bersidang selama 3 hari mulai 3 Ogos. Parlimen digantung berikutan pengisytiharan darurat pada 12 Januari berikutan lonjakan kes wabak penyakit berbahaya. Namun pembangkang mendakwa Muhyiddin mengisytiharkan darurat untuk mengelakkan undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Sementara itu, Ahmad Maslan berkata, Majlis Tertinggi UMNO berhak menafsirkan keputusan Perhimpunan Agung UMNO yang memberi mandat kepada Presiden dan Majlis Tertinggi untuk memutuskan masa yang sesuai bagi menarik sokongan kepada Perdana Menteri. Menjawab pertanyaan apakah penarikan sokongan itu bermaksud Menteri UMNO dalam Kabinet Muhyiddin juga harus mengundurkan diri, dia berkata, parti itu hanya mahukan Perdana Menteri berundur. Itulah yang kita minta. Kita tidak pernah minta orang lain mengundurkan diri, tambahnya. Dia juga menegaskan UMNO tidak akan bekerjasama dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim atau DAP untuk membentuk kerajaan. Hanya mereka yang masih gila berpolitiking membuat kenyataan Malaysia gagal menangani wabak penyakit berbahaya, kata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Katanya kenyataan itu dibuat seolah-olah mereka berada di planet lain, bukan di alam bumi. Hal ini disebabkan oleh nafsu politik angkuh mereka terlalu tinggi dan sangat rakus mahu berkuasa sehingga mendabik dada dalam menyelesaikan masalah seperti apa yang dijanjikan dalam manifesto PR14 dahulu. Mereka masih ingin mengaku boleh menyelesaikan semua masalah dalam sekelip mata hingga sanggup merempuh keadaan paling mencabar yang masih dihadapi oleh mereka yang berada di barisan hadapan. Katanya menerusi minda Presiden PAS yang dimuat naik dalam Facebooknya.
Abdul Hadi menegaskan sehingga kini belum ada negara dalam dunia yang boleh mendapik dada sudah berjaya menghadapi penularan wabak penyakit berbahaya. Namun kata beliau, negara berkenaan termasuk Malaysia tidak pernah berputus asa melawan wabak itu. Ahli Parlimen Marang itu berkata, ketika ini muncul pula pelbagai varian baru yang dikatakan paling berbahaya seperti varian Delta dan lain-lain bentuk. Malah ujar beliau, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sendiri telah memberikan amaran kepada semua negara supaya bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Pasukan Barisan Hadapan berusaha gigih mengambil langkah pencegahan, khususnya meningkatkan jumlah suntikan pencegahan dengan seluas-luasnya bagi menyelamatkan serta memberi kefahaman kepentingannya kepada seluruh rakyat. Namun sikap mereka yang terlalu berpolitiking mendakwa kenyataan Kementerian Kesihatan yang melaksanakan tugas secara langsung melaporkan angka statistik penularan wabak penyakit berbahaya dianggap sebagai berpolitik. Walaupun pihak yang melaporkan angka statistik tersebut wajib berterus terang, tidak boleh menyembunyikan realiti atau kenyataan sebenar yang berlaku di lapangan, katanya. Selain itu, kata Abdul Hadi, mereka juga berani mencabar pihak menunaikan kewajipan menangani wabak itu, seperti orang buta memarahi orang menolongnya untuk menyeberangi jalan sibuk dan lalu lintas berbahaya. Sepatutnya berterima kasih kerana ada orang menolongnya, tetapi dibalas dengan maki hamun seolah-olah tiada pertimbangan akal sihat. Sudahlah, matanya pula buta. Kepada mereka yang dimaki, mudah-mudahan mendapat pahala percuma, manakala mereka yang memaki mendapat dosa dengan mudah. Jika bernasib malang, mereka boleh menghadapi hukuman atau tindakan undang-undang bersekali dengan dosa, kerugian di dunia dan di akhirat jika tidak meminta maaf dan bertaubat. Dalam perkembangan berkaitan, Abdul Hadi memberitahu beberapa negara telah mengisytiharkan darurat secara menyeluruh atau terhad apabila keadaan semakin parah dengan mengambil tindakan pantas. Bukan sahaja menghadapi wabak, termasuk juga terpaksa berusaha untuk menyelesaikan kesan sampingan terhadap kehidupan rakyat. Dalam keadaan mencabar seperti ini, peranan semua pihak adalah wajib bagi menyelamatkan keadaan secara bersama dan menolak segala kepentingan peribadi, puak dan kumpulan. Di sinilah pentingnya memelihara perpaduan dan permufakatan yang sedia terjalin bagi meredakan ketegangan dan mewujudkan kestabilan politik dalam negara, katanya. Berbaki 2 minggu sebelum persidangan Parlimen selama 5 hari bermula 26 Julai ini, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Rashid Hasnun berkata mereka masih menunggu notis Kabinet sebelum boleh memaklumkan kepada Ahli Parlimen agenda persidangan. Katanya notis 28 hari biasanya diberikan kepada Ahli Parlimen, tetapi mengikut Peraturan Mesyuarat 11/3 Dewan Rakyat, mereka memerlukan notis khas daripada Kabinet memandangkan ia adalah persidangan khas. Disebabkan persidangan itu mengenai hal ehwal kerajaan, kami perlu menunggu notis bertulis untuk tahu agendanya, katanya kepada portal FMT. Beliau berkata, sebaik saja Ahli Parlimen mendapat kelulusan, mereka akan mengadakan mesyuarat 2 jawatan kuasa untuk membincangkan logistik persidangan hybrid kerana ada yang akan menghadiri persidangan itu sendiri, manakala yang lain akan mendaftar secara dalam talian. Katanya Ahli Parlimen sudah mengemukakan cadangan untuk mengadakan persidangan hybrid kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan bagi berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan KKM. Kami hanya boleh mengadakan mesyuarat 2 jawatan kuasa selepas mendapat notis itu. Terdahulu veteran DAP Lim Kit Siang dalam kenyataan berkata, Ahli Parlimen belum menerima sebarang notis berhubung persidangan Parlimen. Pada 5 Julai lalu, Pejabat Perdana Menteri mengumumkan persidangan khas selama 5 hari mulai 26 Julai ini untuk memberi penerangan kepada Ahli Parlimen mengenai pelan pemulihan negara. Pengumuman itu menyusul gesaan berulang kali Istana Negara supaya Parlimen bersidang semula bagi membincangkan langkah berhubung krisis kesihatan dan ekonomi akibat pandemik wabak penyakit berbahaya.